Abdul Rahman ni. Nyudahnya kata Rasulullah, aku gelarkan kamu Abu Hurairah, bapak kucing. Sampai sekarang kalau sebut Abu Hurairah semua orang tahu. Semua orang kenal. Tapi kalau sebut Abdul Rahman, tak Abdul Rahman mana? Mana ada pengkala pego nama Abdul Rahman katanya. Tak tahu ada. Rahman Bombo. Itu begitulah Abu Hurairah ni sangat terkenal, ya. Dia perawi hadis yang paling masyhur dia lah, yang paling banyak terkenal. Dia merawikan hadis tu panjang-panjang an dari satu. 3 tahun lepas itu ditanya adik mereka. Sahabat tanya lagi hadis yang sama. Mereka cek dia punya rawi itu dari an tu. Bila dia cek tengah tengok perfect. Tak ada silap pun sikit pun, tak ada salah pun sikit pun. Begitulah ingatannya. Orang Arab ni ingatan ni memang hebat rupanya. Kita memang lupa. Itu dia. Baik. Apa kata Abu Hurairah? Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan kebalkan sebelum menemui 7 perkara. Kebaikan tu, kebalkan tu. Ya, aku tak pernah nampak. Sekali lagi, bersegeralah kamu melakukan amalan kebaikan. Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kamu buat amalan-amalan yang baik itu sebelum menemui 7 perkara, sebelum datang 7 perkara. Ini kurang sikit masyhur hadisnya. Yang masyhurnya rebutlah 5 sebelum datang 5. Tapi ini hadis ini mendidik jiwa. Sebab itu tajuk buku kita ni 40 hadis penawar hati. Dia membela hati kita, membaiki hati kita, mendidik hati kita supaya hati kita ni tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia jadi lembut, supaya dia senang melakukan perubahan, senang menerima kebenaran. Tak ada keras mikang aja, lantak lah orang cakap apa pun, datang dari mana pun dia tak mau dengar. Teman tak buli, teman kira, teman dah biasa gitu. Tak ada begitu. Walaupun dia dah tahu kebenaran, segera dia berubah, segera dia menerima kebenaran itu. Itu sebab dibacakan hadis ini, mudah-mudahan lembut hati kita. Lebih lagi orang yang baca hadis ini, mudah-mudahan hatinya lembut. Bersegeralah kamu melakukan amalan kebaikan sebelum menemui 7 perkara. Kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya. Kita yang sebenarnya tak nak nunggu 7 perkara tu, tapi dia datang juga. Dia macam maut juga. Kalau boleh tak usahlah mati je lah. Siapa nak mati angkat tangan? Siapa pun tak nak. Mana ada? Saya pun tak. Itu yang beri makan pamoga lah. Makan apa lagi? Makjun Pak Tani lah, makjun tupai jantan lah, makjun gajah mengamuk lah. Ngapa tu? Jangan mati lah tu. Tapi mati juga. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Dia datang berjumpa dengan kita. Bukan kita cari mati itu tak. Dia datang. Inilah dia. Begitu juga 7 perkara ni, dia takkan dicari. Kita tak nak mencari 7 perkara ni, tapi dia datang juga. Suka pun dia datang juga, tak suka pun dia datang juga. Kamu bersedia pun dia datang juga, tak bersedia pun dia datang juga. Kamu seronok pun dia datang juga, tak seronok pun dia datang juga. Ini 7 perkara ni, ya. Kamu tidak menanti melainkan tibanya. Dah tiba baru sedar. Sebelum tiba tu kena berjaga-jaga, ya. Kena bersedia kita ni. Sebab ada hadis ni supaya kita ni bersedia untuk menemui 7 perkara ni. Yang pertama, kefakiran yang melalaikan. Kefakiran tu arti kemiskinan yang amat sangat. Itu fakir yang boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah. Fakir benar, sampai tak sempat nak beribadat, tak sempat nak mengingati Allah. Kenapa? Dia sibuk nak mencari nafkah, nak mencari rezeki, nak mencari makan minum untuk dirinya dan keluarganya, sampai melalaikan dia daripada beribadah kepada Allah. Adakah kefakiran ini boleh menjadi alasan kita tak mau beribadah kepada Allah? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, ya. Orang fakir tu boleh dia ngabur pada Tuhan, ya Allah, aku tak sempat nak beribadat kepada kamu. Aku pagi-pagi lagi dah sibuk mencari rezeki.
Kesana kemari. Tak kira suruh aku. Setiap mencari rezeki aja. Apa jawab Tuhan? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Isa? Siapa lebih fakir? Kamu ke Isa? Isa tu yang paling fakir. Dia apa pun tak ada. Dia yang ada 3 perkara aja. Tika semayang, ayus cerik dan juga ayus cerik untuk mengambil uduk, dan juga teromin untuk melihat melihat dia janggutnya dan sebagainya. Itu 3 dia benda. Lain apa pun tak ada. Tapi tak pernah dia lupa daripada mengingati Allah Ta'ala. Ini hari ini banyak tak orang fakir sampai tak semayang, ada tak? Orang fakir sampai melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu fakir yang melalaikan daripada mengingati Allah. Yang pertama. Yang kedua, kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Dia kaya lalu berlaku zalim, tak ada peka dengan penderitaan orang miskin, tak ada prihatin terhadap orang miskin, tak mau mengingati Allah. Bila dah kaya tu dia jadi zalim, jadi sombong, jadi ego, jadi takabur. Kerana kekayaan dia. Ada yang tokak, dia round je, tak sempat nak semayang. Itu kekayaan. Orang kaya ni boleh ke dia jadikan alasan? Aku tak sempat nak beribadah kepada kamu, ya Allah. Aku ni kaya apa benar? Aku nak menguruskan harta aku, katanya. Terpaksalah aku mesyuarat di Washington, mesyuarat di London, mesyuarat di Hong Kong, mesyuarat di Tokyo. Tak sempat nak semayang, ya Allah. Tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak zikir, tak sempat nak wirid, kerana aku kaya apa benar? Meeting there, meeting here. I have no time for you, ya Allah, katanya. Apa jawab Tuhan? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Sulaiman? Siapa lebih kaya, kamu ke Sulaiman? Sulaiman tu bukan saja harta bendanya banyak, tapi segala-gala makhluk lain tu pun menjadi pengikut dia. Dia boleh diperintahkannya segala-gala yang lain. Binatang boleh diperintahkannya, burung boleh diperintahkannya, angin boleh diperintahkannya, jin boleh diperintahkannya, buat apa saja. Sikit kaya ke tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan rasul-rasul yang paling last masuk syurga ialah Nabi Sulaiman. Tapi jangan seronok pula, dulu lah aku masuk syurga daripada Nabi Sulaiman. Bukan, ini di kalangan rasul-rasul. Bandingkan Nabi rasul-rasul yang lain tu, last sekali Nabi Sulaiman. Kerana dia terlalu banyak masa digunakannya untuk menguruskan hartanya. Pun tak pernah lupa. Tak pernah lupakan Allah, tak pernah mengabaikan tanggungjawab dia terhadap Allah Ta'ala. Apa nak jawab? Orang kaya apa nak jawab esok di akhirat? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Sulaiman? Ada. Kenapa kamu tak ikut dia? Apa nak jawab? Itu yang kedua. Atau kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Bila kaya ni banyak macam lah zalim berlakunya. Menindas orang lain lah, membiarkan orang lain tu hidup dalam kefakiran, harta merampas harta orang lain lah, macam-macam berlaku apabila dia dah kaya. Bila ada kekayaan tu dia diikuti dengan kekuasaan. Orang kaya tu biasanya berkuasa. Maka dengan kekuasaan itu dia melakukan kezaliman terhadap orang lain. Paling kurangnya terhadap dirinya sendiri. Zalim juga ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau sakit yang merosakkan badan. Sebelum sakit itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalau dah sakit tak lalu nak bangkit apa Kalau dah terde'er, tahu ke terde'er? Ya Allah, dia minta orang nak dengar terde'er. Ustaz tahu apa terde'er? Nak sebut betul-betul tau, terde'er. Terde'er tak betul, terde'er tak betul. Nak terde'er, imalah betul nak betul. Takkan Ustaz tak tahu imalah terde'er, artinya tak lalu buat apa tu kan. Itu terde'er. Kalau dah terde'er tak boleh nak buat apa. Jadi sebelum sakit tu lah. Dan sakit ni pula tak boleh nak dijadikan alasan kalau dia sakit. Esok di akhirat, aku tak boleh nak semayang, ya Allah aku sakit, aku gaut, tak lalu nak kembali kemari, tak lalu nak ke masjid, tak lalu nak ke surau. Apa jawab Allah? Kamu tak pernah ke dengar hamba aku yang bernama, siapa yang sakit dalam sejarah? Ayub. Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Ayub? Siapa lebih kuat sakitnya, kamu ke Ayub? Apa nak jawab? Tapi orang yang sakit tu pula
menghalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang payah anak-anak nak ke masjid, nak ke surau tu. Ngapa tak ke masjid? Alah, demam katanya. Bisa pun dah tak lalu datang ke masjid dah. Jadi sebelum sakit tu lah. Malam ni semua orang sihat je nampak tak ada sakit. Saya seorang dia bertongkat. Yang lain tak. Itu dah. Sebelum sakit tu lah. Yang ketiga, sakit atau sakit yang merosakkan badan. Yang keempat, atau usia tua yang mentelurkan. Apa mentelurkan tu? Mentelurkan. Artinya menggagapkan. Dia dah tua, cakap pun dah telur. Baca Fatihah pun dah tak betul. Orang apa itu sah ke tak sah sembahyangnya? Sah. Kerana dia kemampuan dia hak itu saja. Saya sudah tua. Gigi dah tak ada. Jadi macam-macam ada bacaannya Tapi asalkan apa namanya dia qasadnya betul tu. Tapi sebelum waktu itulah tuan-tuan tu belum tua benar lagi. Jadi masa itulah kena ambil kesempatan masa tu sebelum datang tua yang boleh mentelorkan perkataannya. Boleh menyebabkan dia apa namanya baca Quran pun tak pasti lagi dah. Itu tua. Yang ke apa? Atau yang keempat, usia tua yang mentelorkan atau menggagapkan percakapan. Sampai nak baca bismillah pun tak betul. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Itu aja kemampuan dia. Dia sah dah. Kalau setakat itulah dia cuba nak betul tapi tak maunya betul. Sah lah dia. Tapi tak boleh dijadikan imam. Orang Rabi itu tak boleh dijadikan imam. Kecuali semua sekali Rabi itu bacanya. Itu boleh lah. Semua makmum Rabi itu belakang bacanya. Tak apa lah. Selagi ada yang qari itulah yang apa yang dilantik menjadi imam. Dia tak boleh. Tapi untuk dia seorang sah Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, atau kematian yang melenyapkan segala sesuatu sebelum datang kematian tu. Dalam hadis yang lain, hidup sebelum kamu mati. Bila dah mati, macam mana nak apa ibadat yang dapat kita buat? Apa sumber pahala yang ada lagi setelah kita mati? Tak ada, kecuali 3 saja. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Lain tu tak ada sumber pahala, tak ada dah. Semayang dah tak ada, puasa dah tak ada, sedekah dah tak ada, naik haji dah tak ada, zakat dah tak ada, dakwah dah tak ada. Apa nak dakwah, dah mati. Sebelum mati tu dah. Sekarang kita lanjutkan bab mati ni insya-Allah. Kalau panjang masa lagi lah itu sebelum datang mati tu. Yang melenyapkan segala sesuatu. Mati itu habis, kelazatan habis. Tak ada lagi apa yang nak diingat lagi, dah mati tu tak ada lagi lah. Tak ada sumber untuk mendapatkan apa-apa pahala lagi. Dia melenyapkan segala kelazatan, melenyapkan segala keseronokan, melenyapkan segala hiburan, tak ada lagi dah. Itu yang kelima. Yang keenam, atau tibanya Dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat makhluk ghaib yang dinantikan. Dajjal ni semuanya orang menantikan kerana apa? Hari kiamat ni bila datang, dia tak akan datang selagi Dajjal tak muncul. Dia tak akan datang selagi tak munculnya Dajjal. Sekarang ni belum lagi muncul Dajjal. Tapi cucu cicit Dajjal ada tak? Ada ke tak ada? Ada. Dah banyak sekarang ni cucu cicit Dajjal. Tapi Dajjal betul-betul belum lagi. Dajjal tu ada tertulis di dainya. Kaf, alif, fa, ra. Apa tulisnya? Kafir. Bukan kapur. Kafir. Itu Dajjal. Kemudian dia bawa syurga dan bawa neraka. Siapa ikut aku nanti akan aku benarkan masuk syurga aku, kata dia. Siapa menentang aku akan masuk ke dalam neraka. Dan bawanya fikirnya syurga dan neraka. Sebenarnya bukannya benar-benar syurga neraka dia bawa tu, cuma ilusi. Tahu apa arti ilusi? Apa ilusi? Pandangan aja. Macam Fata Morgana. Tahu Fata Morgana? Ya Allah, tak tahu demi Fata Morgana. Dalam bahasa Inggerisnya Mirage. Apa artinya? Kita nampak dari jauh tu macam kolam je, macam air je. Kita ingat air tu betul kejar. Terketuk bukan air. Macam di highway dia nak tengok betul. Bila mau bertokak, itu namanya Fata Morgana. Gitulah Dajjal tu. Dia bawa ni ilusi saja.
Kita ingat betul-betul, rupanya tak ada betul. Itu Dajjal. Akan muncul insya-Allah. Mungkin bukan zaman kita lah. Kita dah lama padamnya, tapi zaman cucu kita esok insya-Allah akan muncul Dajjal. Dan akhirnya yang ketujuh, atau tibanya hari kiamat. Maka hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Ini 7 perkara yang dinantikan sebelum datang. Itulah kita kena berebut-rebut membuat kebaikan. Jangan lepas peluang. Tapi ramai yang manusia tak teringat nak melakukan. Bila dah datang baru nyesal. Apa dia 7 perkara tu kita sebut balik. Yang pertama, fakir. Fakir yang boleh melalaikan dia daripada beribadat kepada Allah. Yang ini tak ada pun. Tak ada. Ada yang fakir benar. Angkat tangan. Ada yang fakir benar tak kejap ni? Kerana tak tahu apa nak makan isyak. Ada? Tak ada. Ada rumah ada dah? Beras ada dah? Tak ada? Ada. Tadi tak ada lah fakir tu. InsyaAllah ya. Kalau fakir benar tak ada datang ke masjid ni pun. Entah ke mana-mana lah dia pergi. Ke sana, round sini lah. Mencari rezeki. Yang tu tak ada. Yang kedua, kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Ada orang kaya benar? Tokohnya Lamborghini ada, Bentley ada, Daimler ada, Ferrari ada, Jaguar ada. Adakah yang kaya orang itu? Jadi bila kaya tu dia berlaku zalim terhadap orang yang tak kaya, orang yang miskin. Itu tak ada juga ya. Kita ni tak ada lah orang itu, bukanlah kaya benar. Tapi tidaklah menjadi fakir. Kita ni sederhana antara berada dengan kefakiran. Itu tak ada. Ya. Yang ketiga, sakit yang merosakkan badan. Sakit. Bila dah sakit tak boleh buat apa. Saya pernah nengok selalu je. Saya pergi ke Mekah tu, nengok kadang-kadang sampai ke Jeddah je. Udah sampai ke Jeddah, udah terdek. Nak tawaf tak boleh. Nak sa'i tak boleh, nak melontar pun tak boleh. Dah sampai di Arafah tu terpaksa upah ke orang suruh melontar. Dah sampai ke Mina tu. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak mengerjakan haji biar tengah lalu ni, tengah muda ni, jangan tunggu tua. Tengah muda ni lah. Ya. Kalau dah nunggu tua tu sebuah dah sampai ke Jeddah dah. Banyak saya jumpa orang itu. Tiap-tiap saya dah, bukanlah nak besarkan diri pula ya, mudah-mudahan Allah tahulah apa dalam hati saya ya. Saya dah 4 kali pergi ke Mekah. 2 kali haji, 2 kali umrah. Banyak yang mereka pergi itu sampai ke Jeddah tak boleh nak buat apa kerana dah sakit. Sampai melontar pun orang, diupahkan orang. Lagipun kalau dia dah sakit, tawafnya tak sempurna, tahu dah tak boleh berjalan. Dia kena ngupah orang ngandor tu. Ngupah orang ngusung tu. Bila diupah, orang yang tukang ngusung tu pedulinya tak. Kadang-kadang belakang kita membelakangkan kiblat, kadang-kadang dada kita menghadap kiblat. Patutnya orang tawaf tu apa? Bahu sebelah kiri tu menghadap kiblat. Tiba-tiba tengok kita membelakangkan kiblat. Nak ngabur pada dia, cakap Melayu, dia bukan faham. Ada orang yang tak kenal ni kata. Belakang aku menghadap kiblat kata. Bukan tahu ni letak ni. Kita nak cakap Arab tak tahu lah. Atas retail jugalah. Baju duit pula lepas tu. Puluh-puluh ribu apa? Berpuluh-puluh ribu rial tu. Tak sempurna kalau dah sakit. Begitu juga sa'i. Sa'i tu dia bukan pergi atas bukit tu dah di bawah tu je ya. Dia kadang-kadang tak rata pun. Sampai bawah tu dia pusing, dia pakai tolak. Ya, tak sempurna kalau tidak kita sendiri melakukannya. Ya, kalau tidak, iyalah dapatlah title haji ke, dapatlah diterima Allah jugalah, tapi tak sempurna kalau ia pun. Itu kalau dah sakit. Jadi boleh merosakkan ibadah, boleh merosakkan badan, boleh merosakkan segala-galanya. Atau usia tua yang mentelurkan. Dah tua. Ya. Nyebut baca Fatihah udah telur. Bismillah pun Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Betul? Bila nak betulnya? Orang kau itu tak boleh jadi imam. Dia seorang tak apa, sah semayangnya. Kalau itulah setakat kemampuan dia.
Tapi kalau dia boleh mampu, boleh belajar tapi saja tak nak belajar, tak sah. Saya boleh belajar, ya. Tapi saja tak nak belajar. Bila Imam Li nak ngajar tajwid, dia balik, tak nak dengar. Macam ada tak orang kopi tu? Saya tak nak tengok dia main ni. Ada tak orang kopi tu? Tak, sana. Sana jawabnya. Fatihah ni surah yang paling susah tau. Kena dia belajar betul-betul. Dah belajar kena praktis betul-betul. Kadang-kadang ya Allah, ya. Maliki yaumiddin, betul? Maliki yaumiddin, betul? Betul kan? Berapa salah? Maliki yaumiddin, berapa salah? 4. Ada 4 salah. Ya. Macam-macam tu. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, betul? Betul kan? Ghairil, betul ke ghair? Ghair di atas ra ke ghair di atas ra? Tuan-tuan, ghair di atas ra ke ghair di atas ra? Ra. Ada kalau ra ya di atas, apa ghair dia di atas? Ghair, bukannya ghair. Ini dah ghairil maghdubi alaihim. Hem, ada hem ke? Tuan guru, ada hem ke? Ha mim bawah, him, mana ada hem? Hem ada sekolah, ada hem. Hal ehwal murid, HEM. Itu ada lah. Mana yang cikgu dia tahu lah apa hem tu. Itu dia tuan-tuan dan puan. Kena berlatih betul-betul. Kalau dah telur esok tak terlatih lagi sekarang ni. Now is the time for you to change. Bukan udah telur esok lantak lah sebelum tuan tak punya betul-betul. Sebelum datang itulah kita kena bersedia, kata dia. Beramallah sebelum terlambat, tajuk kita ni, ya. Sebelum telur esok kita betul-betulkan bacaan kita, Fatihah kita, lebih-lebih lagi rukun qauli dalam sembahyang. Ada 5 rukun qauli tu kena betul-betul. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar, betul kan? Sekali lagi, Allah di takbiratul ihram tu. Allahu akbar, betul kan? Betul ke? Akbar tu betul ke? Alif kaf di atas ak, alif kaf di atas ek. Allahu akbar gitu. Lepas tu tahiyat pun gitu juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, betul ke? Ka tu panjang ke pendek? Tengok kitab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, baru betul. Ya, assalamu alayka ay. Jangan assalamu alayka ayyuhan nabi, tak betul. Ka tu jangan berhenti situ. Dia kaf di atas ka, bukan kaf ada di atas ka. Ini yang ngaji tajwid malam marah dah. Tu imam kan dia guru tajwid sini. Ya. Ustaz ni ambil alih macam pandai benar katanya, ya. Lagi apa? Asyhadu an la ilaha illallah, betul ke tuan-tuan? Asyhadu an la ilaha illallah, betul ke Ustaz? Tak betul. Apa salahnya? Asyhadu alla, bukannya wan, tak ada wa situ. Asyhadu an la, tak betul. Asyhadu anna Muhammadar, betul. Asyhadu anna, lagi-lagi terus tu. Asyhadu anna Muhammadar, ada tak kau tu? Kadang nak bang punya tu. Asyhadu an la ilaha illallah, betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul ke? Panjang nanya. Ya. Kena berlatih, kena tanya Tok Bilal ramai kita di masjid ni. Ya. Kursus dulu bang dengan Tok Bilal dulu. Mengucap dua kalimah syahadah tu betul-betul. Ya. Jangan minta dia nunjuk aja. Bawa dia ke kedai dulu, bagi roti canai 2 keping dah. Boleh tolong ajar saya macam mana nak bang ustaz. Baik. Banyak tu imam ni, tu imam jemputan pun ada, tu imam jauh dah ada. Saya nampak kejap ni nampak. Tadi tak nampak. Baik, sebelum telur tu. Kemudian yang ke apa? Yang ke-4 tadi ya. Sebelum tua yang mentelurkan. Dan yang kelima sebelum mati.
Sebelum kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, mati ni tak dapat nak dielak kan tau. Dah dah menengok saya semua. Wah, dia lah dulu dia tua kena. Ya. Ya tu betul tu. Tapi kalau kena kepada saya, tuan-tuan tak kena kan? Kena juga. Sebab itu tuan-tuan, kita bersedia sebelum mati tu. Orang yang paling bijak kata Nabi ialah orang yang sentiasa mengkoreksi dirinya sendiri. Ya. Dan bersedia dengan kehidupan selepas mati. Itu orang yang paling bijak kata Nabi ya. Dia bersedia untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Semayangnya dibetulkannya, puasanya dibetulkannya, zakatnya dibetulkannya, banknya dibetulkannya, qamatnya dibetulkannya. Segala-gala bacaannya dibetulkannya, tajwidnya dibetulkannya. Apa saja Islam ni meliputi segala perkara. Tak ada satu pun yang tertinggal dalam Islam. Betulkan segala-galanya tu. Itulah dia orang yang paling bijak kata di Nabi SAW. Orang yang paling bingung, orang yang paling bangang, orang yang paling tongong, orang yang paling tengin, lagi apa? Orang yang paling tolol, lagi apa? Apa lagi? Orang yang paling bahlul, ialah mereka yang mengikut hawa nafsunya dan mengharapkan keampunan dari Allah. Mengharapkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Dia tahu Allah tu baik, Allah tu pengampun, Allah tu penyayang, Allah tu pengasih. Lalu dia buat kurang ajar dengan Allah. Cerdik ke bingung orang apa itu? Bingung. Kita tahu Ustaz Wahab ni baik orangnya. Ustaz Wahab ni baik. Kata dia tak pernah marah pun, dia senyum. Jadi dia seronok. Kita pun ambil besi, pecahkan cermin tokar. Macam? Kita harapkan kebaikan dia aja. Macam? Agaknya dia baik ke? Lepas tu apa dia buatnya? Kalau dia ada pistol di tangannya, tembaknya. Mujur dia tak ada pistol. Itu dia. Itulah orang yang paling bingung kata Nabi. Orang yang paling bingung ialah orang yang mengikut hawa nafsunya di samping mengharapkan keampunan dan keredaan Allah Ta'ala. Takkan Allah ampunkan, takkan Allah redakan. Kenapa? Dia telah melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi sebelum itulah, sebelum datang kematian tu kita nak bersedia. Tuan-tuan dan puan-puan, 40 hari sebelum kita tu mati, malaikat tak ada panggil dengan nama kita tahu. Dia tak ada panggil Haji Ibrahim, tak ada. Tak ada panggil Ustaz Wahab, tak ada panggil Imam Li, tak ada. Nama kita dah bertukar di kalangan malaikat di langit tahu. Apa nama kita di langit? Mayat. Wahai mayat, kata malaikat di langit tu. Aku malaikat yang menjaga makan minum kamu. Aku telah mencari di seluruh dunia kalau ada sedikit makanan atau seteguk minuman untuk kamu minum di dalam dunia ini, tetapi bahagian kamu sudah habis wahai mayat. Katanya. Semua dengar tau, makhluk-makhluk lain semua dengar. Burung dengar, katak dengar, ular dengar, kambing dengar, lembu dengar, kobra dengar, ikan keli dengar, ikan perit dengar. Tahu ikan perit? Semua dengar. Yang tak dengar dua jenis makhluk dah apa? Manusia dan jin. Itu kadang-kadang kita lalu dekat lembu tu. Kata lembu tu tau. Dia negur kita lah, itu 3 hari je lagi tu. Bukan melawak ni, ya tau. Nama kita dah bertukar. 40 hari sebelum kita mati. The question is it impossible that now we are being called mayat by the malaikat in the skies? Faham ke mana? Adakah mustahil sekarang ini kita sedang dipanggil mayat oleh malaikat di langit? Mustahil ke tak? Tidak. Jadi maknanya 40 hari itu nama kita dah bertukar. Tak ada lagi nama Haji Ibrahim, tak ada nama lagi Syah, tak ada nama lagi Imam Li, tak ada nama lagi Ustaz Wahab, tak ada nama lagi Huri. Lagi siapa kan nama? Tak ada nama Zainuddin. Zainuddin ada, Imam Zainuddin, tahu? Carilah mana. Dia malam ni jadi tetamu. Semua ditukar jadi mayat belaka tu. Jadi sebelum itulah ataupun masa itulah kita nak bersedia untuk kedatangan malaikat maut. Orang yang nak mati ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menghadapi 4 masalah.
4 problem yang akan dihadapinya. Yang pertama, sakaratul maut. Orang yang nak mati dia mesti menghadapi sakaratul maut. Sakit mati, raja segala kesakitan. Macam mana sakitnya? Kata Nabi Muhammad, orang yang di dalam sakaratul maut tu seolah-olah ditetak dengan pedang 300 kali. 300 kali tetak tau. Tok. Berapa kali? 300 kali. Ya? Macam tu lah, macam cincang lah. Ya, macam tu. Itu kata Nabi Muhammad, payah kita nak faham. Ada lagi. Kata Nabi Ibrahim AS, orang sakit mati tu, dia bercerita kepada sahabat, orang sakit mati itu seperti seorang diambil besi yang merah, sudah dibakar merah, dicelupkan pada bulu yang basah. Ada bunyi tak? Besi merah dicelup pada bulu yang basah, berbunyi ke tak? Apa lidah tu? Agaknya berleset bunyinya. Itu dia. Tapi paling jelas apa dikatakan oleh Nabi Musa AS. Orang yang sakit mati itu seperti kambing diseliat kulitnya hidup-hidup. Itu dia. Tak faham ke? Kambing diseliat kulitnya hidup-hidup. Sakit ke tak? Cetera. Ambil besar belit tu, tarik belit. Nampak? Itulah dia sakit mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak wafat, sedang menghadapi sakaratul maut, berpeluh-peluh menahan sakit mati. Sedangkan dia itu kekasih Allah Ta'ala. Dia dapat title Habibullah, patutnya senanglah matinya, tapi tidak berpeluh-peluh nahan sakit mati. Menangis anaknya Fatimah, melihatkan ayahnya sedang menderita kesakitan. Sehinggalah Nabi bisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Barulah Fatimah tersenyum, tenang dia menghadapi kematian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama lepas itu ditanya Fatimah, sudah lama Rasulullah tu wafat, ditanya, apa dibisikkan di telinga kamu wahai Fatimah? Kata Fatimah, tak lama lagi aku akan menyusul dia. Memang iya pun, 6 bulan lepas itu Fatimah pula meninggal dunia. Itu sakit mati. Semua orang akan merasa ni, insya-Allah. Tapi kalau kita redha, kita sabar dengan kesakitan mati tu, itu tanda Allah nak hapuskan dosa kita. Kalau dia tak ada dosa, tandanya Allah nak tingkatkan pangkatnya di sisinya di akhirat, walaupun amalannya tidak layak untuk mendapat pangkat seperti itu. Di akhirat ada pangkat tau. Ya Allah, nak ke tak? Pangkat di akhirat nak ke tak? Ada pula tak nak? Nak ke tak? Sekali lagi nak tanya, ndak ke tak ndak? Sekali lagi, ndak ke tak ndak? Apa pangkatnya? Di antaranya al-muflihun. Ndak ke tak? Al-ashabul yamin, artinya golongan kanan. Al-muqarrabin, ndak ke tak? Yang hampir dengan Allah Ta'ala. As-siddiqin, yang benar. Lagi al-muttaqin, yang bertakwa. Lagi apa? Al-faizun, yang berjaya. Itu pangkat-pangkat di akhirat. Lebih baik daripada AMN, PJK, AMP, PPT, lagi SPRT, lagi apa? Dengan TNB, JKR. Lebih baik itu daripada pangkat yang ada sekarang dalam dunia ni. Itu dia. Allah bagi dia pangkat syurga yang tertinggi di akhirat nanti. Nama syurganya syurga-syurga Illiyin. Syurga yang tinggi. Itu dia tuan-tuan. Itu sakaratul maut. Itu sebab kita berdoa selalu tu imam doa apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa membaca doa ini 21 kali sehari semalam, dia nanti akan ditempatkan di kalangan para syuhada. Dalam kitab rukunan dia kata 25 kali. Kata hadis dalam Sayyidina Ali katakan 21 kali. Jadi hendak selamat 25 kali lah. Apa doanya? Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut wa barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Tiga aja ayatnya. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut wa barik li fil maut
wa fima ba'dal maut. Itu ayatnya. Sekali lagi apa? Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah ke atas aku bila menghadapi sakaratul maut. Wa barik li fil maut. Kalau ramai kena jadi tok imam, wa barik lana fil maut. Kalau dia seorang, wa barik li fil maut. Jangan wa barik lana fima razaqtana. Allah itu lain. Wa barik lana fil maut. Kalau jadi tok imam. Yang tadi Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wa barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu ada dalam kitab rukunan, bukannya tinggi menurut kitabnya. Tuan-tuan dan puan, ada tak kitab rukunan di rumah? Siapa tak ada kitab rukunan, maknanya dia bukan orang Melayu lah. Orang Melayu dia mesti ada kitab rukunan di rumahnya, ya. Tiap orang Melayu mesti ada. Kalau tak ada juga macam belilah. Mana nak beli? Di mana nak beli? Di mana nak beli? Di kampung. Kampung tak betul? Di kampung. Kitab rukunan. Ya. Buka muka surat 51. Ada dalam situ doa tu. Muka surat 51. Nanti dia akan ditempatkan di kalangan para syuhada. Kalau dia baca itu sehari 25 kali, sehari 25 kali, sehari 25 kali. Itu masalah pertama bagi orang yang nak mati. Saya kata tempat, ya. Yang kedua, orang yang nak mati itu akan berhadapan dengan malaikat maut. Ya, tak boleh lari dari malaikat maut. Kalau orang tu ahli syurga, malaikat maut akan datang menyerupai seorang pemuda yang handsome, muda, belia, lemah lembut. Ya, dia minta izin dulu. Wahai kekasih Allah, izinkan saya menyabut nyawa kekasih Allah untuk berjumpa dengan kekasih Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun senyum je, silakan, ya. Ya. Kenapa? Kerana dia tu ahli syurga. Ya. Jadi dia pun tarik. Sakit tak? Sakit. Nabi Muhammad pun sakit, takkan kita tak sakit? Sakit juga, tetapi dia tarik selembut-lembut yang mungkin. Ya, itu kalau dia ahli syurga. Kalau dia ahli neraka, mana rupa malaikat maut tu? Dia datang juga tapi berubah wajahnya. Dengan hitam legamnya, badan kulitnya hitam legam. Ya, lagi suaranya keras seperti halilintar. Kemudian keluar api dan asap daripada mulut dan hidungnya. Rambutnya berputar-putar rambutnya. Macam rambut apa namanya? Eliket tu. Ada pun orang tengok rambut eliket macam tu dah putar. Ya. Dia datang kepada orang yang nak mati tu. Wahai musuh Tuhan, wahai musuh Allah, sekarang kamu kembali kepada kemurkaan Allah. Dicabutnya nyawa tu kejap tu. Itu yang kadang-kadang terbeliak, kadang-kadang terjulur lidah, kadang-kadang macam-macam dah. Kenapa? Kerana dia tu menjadi ahli neraka. Ya, itu rupa malaikat maut yang datang. Nabi Ibrahim pun tahu. Nabi Ibrahim pengsan tengok rupa malaikat maut tu. Ya, pada satu hari, pada satu malam, Nabi Ibrahim balik dari dakwah. Tuan-tuan ni boleh cek dalam kitab namanya Sairus Salikin, nama kitabnya. Dia balik dari dakwah. Nabi Ibrahim tu dalam rumahnya ada satu bilik yang dikunci dari luar. Dia seorang aja boleh masuk dalam bilik tu. Orang lain tak boleh. Balik daripada dakwah, dia pun buka kunci bilik tu, masuk dalam bilik tu. Tengok udah ada seorang pemuda nunggu dia di situ dalam bilik tu. Dia pun tanya pemuda tu, siapa membenarkan kamu masuk dalam bilik aku ini? Kata. Jawab pemuda tu, tuan bilik inilah yang membenarkan saya masuk dalam bilik ini. Kata Nabi Ibrahim, aku tuannya, aku tak pernah bagi kebenaran kamu masuk dalam bilik ini. Jawab pemuda tadi, bukan tuan, ya, tuan kepada pemilik ini yang memberi saya kebenaran nak masuk. Siapa tuan kepada pemilik ini? Allah Ta'ala yang izinkan dia masuk. Jadi Nabi Ibrahim ni Nabi, Rasul, ya. Bijaksana. Dia bukan bingung apa kita ni. Kalau kita ngaku kepala dulu, apa dah cakap budak ni, kan? Ini dia Nabi, dia tahu ini bukan orang ni, ini mesti malaikat ni. Dia terus tanya je, kamu ni malaikat apa? Katanya. Jawab dia pemuda tadi, saya malaikat maut, katanya. Macam tuan-tuan kalau balik kan dah nunggu aja atas tangga. Antum siap?
Balik dari masjid kan tengok, tunggu atas tanda. Kamu ni siapa? Teman malaikat maut. Apa kau? Apa kau jadi pada ya? Saya malaikat maut katanya. Tak ada pula dia takut. Kamu datang ni nak cabut nyawa aku ke atau saja-saja nak bersembang? Kata malaikat maut, saya datang ni saja nak ziarah tuan katanya. Saya hari ni cuti MC hari ni katanya. Tak ada kerja katanya. Cuti tahun baru Cina katanya. Jadi tak adalah kerja katanya. Jadi bersembang lah dia agak-agaknya apa sembang ni makan? Tentang bola sepak siapa menang Kelantan ke Selangor itu kan? Ataupun tentang ikan ke, ikan keli lah, ikan teruk, ikan awan ke, gitu ke sembangnya? Tak ada. Mereka sembang tentang kematian, tentang syurga, tentang neraka, tentang kebesaran Allah, tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama lah, itu sembangnya. Tengah sedap sembang-sembang tu, kata dia Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, kamu boleh tak tunjukkan kepada aku rupa kamu yang sebenarnya? Aku kepingin benar nak tengok mana rupa kamu katanya. Kata malaikat maut, jangan, tak lalu kamu tengok aku, kata dia malaikat maut. Kata dia Nabi Ibrahim, saya ndak juga kata. Ini ndak juga, ni payah je Syah. Ayah ndak juga, betul? Oi, payah, lantak lah apa pun, ayah ndak juga katanya. Dia memang menyolang mata tengok saya nampak. Ayah ndak juga katanya. Jadi dia mendesak ndak juga. Kata di malaikat maut, okeylah. Tak ada malaikat maut kata okey, saya kata okey tu je. Kalau betul tuan nak tengok saya tak apa, pandang dinding. Bila saya kata pusing, kamu pusing. Tak ada lama pun Nabi Ibrahim pun pandang ke dinding. Bila malaikat maut kata pusing, dia pun pusing lah. Pusing-pusing dia pun tengok malaikat maut tu, pum, pengsan. Nampak sekali imbas, pengsan, nampak tu. Punya dahsyatnya rupa malaikat maut. Itulah rupa malaikat maut tu yang datang menemui orang-orang yang menjadi ahli neraka. Ini pertanda ni tuan-tuan. Kalau datang esok rupa itu, maknanya kita ahli neraka. Jaga baik-baik. Sebab itu sebelum datang itulah kita kena bersedia. Ingatkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bertaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ini bukan benda lawak ni sebelum datang malaikat maut dengan rupa yang asal tu. Itu tanda yang ketiga ataupun masalah yang ketiga yang dihadapi oleh orang yang nak mati. Masalah yang kedua, kedua ya. Yang ketiga, dia nampak tempatnya di akhirat. Itu masalah ketiga. Kalau ahli syurga, nampak apa? Nampak syurga lah. Nampak makanannya, nampak mahliganya, nampak kenderaannya. Nampak lagi nampak apa? Kan nak sebut ni. Beliau dia nyebut ni. Nampak apa? Bidadari. Ingat saja dia nampak. Nampak bidadari syurga melambai-lambai. Ahlan wa sahlan, marhaban bika. Welcome to heaven my darling, kata dia. Bidadari tu. Bidadari syurga bukan macam bidadari dunia tau. Bidadari dunia ni cantik, kita marah dia makan saya kerang. Bukan tak cantik, tapi berbanding dengan bidadari syurga jauh bezanya ya. Bidadari dunia ni korek hidung ada apa? Ada tai hidung. Cantik benar ke tai hidung? Bangkit dari tidur gisal mata ada apa? Ada tai mata. Lawa benar tai mata. Boleh jual? Lagi apa? Nerongin nampak apa? Nampak tai gigi. Korek telinga nampak apa? Ada apa? Ada tai telinga. Dalam perut ada apa? Ada tungnya, bawa ke sana kemari, ke masjid, bawa ke sekolah, bawa ke pejabat, bawa. Itu bidadari dunia. Tapi bidadari syurga apa? Azwajum mutahharatun. Apa katanya? Pasangan-pasangan yang suci. Mutahharah artinya suci, tak ada langsung kekotoran. Kerana dalam syurga mana ada kekotoran? Itu yang dia nampak. Itu sebab kadang-kadang senyum aja. Ada tak pernah tengok dalam internet orang-orang yang mati dalam peperangan melawan tentera Yahudi? Mana rupa keadaan matinya tu? Tak pernah tengok ke mana? Tak ada internet ke dalam rumah? Mayatnya mana rupanya? Senyum aja, nyongin setengah tu macam gembira berbenar. Kenapa? Sebelum dia mati tu dia nampak. Dia nampak syurga yang bakal dia pergi tu. Nampak mahliganya, nampak kenderaannya, nampak pakaiannya, nampak bidadari. Itu yang dia senyum sampai dia mengembuskan nafas dia yang terakhir.
Itu ahli syurga. Kalau ahli neraka, apa yang dia nampak? Apa yang dia nampak? Neraka lah. Api yang menjulang-julang, cemeti yang merah menyala, lagi anjing-anjing yang menyalak-nyalak, lagi malaikat yang garang, yang ganas-ganas, yang kasar-kasar. Alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah ke macam ayat ni? Surat Tahrim, ya. Nah, di atas dan dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang ganas-ganas, yang garang-garang. Dan mereka tak pernah derhaka dengan Allah Ta'ala. Tak reti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Allah kata pelupuh, apa buat dia? Apa buat dia? Pelupuh. Allah kata balun, apa buat dia? Balun. Allah suruh bedal, apa buat dia? Bedal. Ya, tak reti nak derhaka.